sehingga mencecah lebih 5,000 kes sehari. Ini adalah satu perkembangan yang amat membimbangkan kita semua. Kita mesti terus berusaha untuk memutuskan rantaian jangkitan virus ini. Dan kita tidak boleh menyerah kalah. Untuk itu, bermula 13 Januari yang lalu, kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di 6 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, Melaka, Johor dan Sabah. Pada 22 Januari, PKP ini diperluaskan ke 6 buah negeri yang lain, iaitu Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKP kali ini, kerajaan telah melaksanakan larangan rentas dan perkhidmatan bagi sektor-sektor ekonomi perlu. SOP yang lebih ketat juga telah dikuatkuasakan, termasuk melarang dine-in di restoran, menghalang hampir semua aktiviti sukan dan sosial serta menutup operasi perniagaan tertentu. Pelaksanaan PKP ini telah menghasilkan kesan yang positif di beberapa buah negeri seperti Kelantan, Kedah, Terengganu dan Pahang yang mula menunjukkan tren jumlah kes harian baru yang semakin melandai. Namun begitu, peningkatan kes masih berlaku, terutamanya di Selangor, di Kuala Lumpur, di Johor. Dan ini adalah negeri-negeri yang kepadatan tinggi di samping mempunyai kegiatan ekonomi dan industri yang rancak. Kerajaan sedar bahawa antara kaedah yang paling berkesan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ialah dengan melaksanakan total lockdown atau penutupan hampir semuanya sektor-sektor ekonomi. Ini tentunya akan membolehkan rakyat duduk di rumah atau just stay at home seperti yang pernah kita lakukan sebelum ini. InsyaAllah jika ini kita lakukan dalam tempoh beberapa minggu, kita akan dapat melandaikan semula lengkok jangkitan COVID-19 di negara kita. Tetapi kita juga tahu bahawa pelaksanaan total lockdown akan memberikan kesan yang amat negatif terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Banyak kilang terpaksa ditutup. Perniagaan nanti akan gulung tikar, perusahaan nanti akan lumpuh dan rakyat akan hilang pekerjaan serta mata pencarian. Kehidupan rakyat pastinya akan terjejas dengan teruk. Ini adalah satu keadaan yang kita mesti sama-sama elakkan. Pada masa yang sama, sekiranya pergerakan rakyat ini tidak dikawal, kita tidak akan dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kes-kes akan terus meningkat. Hospital di negara kita tidak dapat menampung kes-kes baru yang semakin bertambah dengan mendadak. Sistem kesihatan awam kita akan lumpuh dan nyawa rakyat akan terancam. Ini juga satu keadaan yang mesti kita elakkan. Jadi dalam situasi pandemik pada masa ini, kerajaan perlu mencari satu kaedah yang dia katakan berimbang, iaitu memastikan pada masa ini ialah membenarkan sektor-sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sectors untuk terus beroperasi dan pada masa yang sama melaksanakan SOP yang ketat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang sudah pun berada di tempat kerja, di kawasan kediaman dan di dalam komuniti kita. Saya tahu bahawa ini bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai. Bagaimana kita hendak memastikan saudara dan saudari yang keluar bekerja atau keluar untuk membeli barangan keperluan harian tidak terkena jangkitan COVID-19. Dan pastinya ini memerlukan kerjasama semua pihak. Majikan misalnya, telah ada arahan supaya hanya 30% pekerja dalam kategori pengurusan
yang boleh hadir ke pejabat atau premis perniagaan, manakala yang lainnya mesti bekerja dari rumah atau work from home. Apabila arahan ini dipatuhi, sekurang-kurangnya 70% daripada pekerja dalam kategori ini tidak berada di pejabat atau di premis perniagaan masing-masing. Mereka dikehendaki stay at home. Ini bermakna walaupun kerajaan tidak melaksanakan lockdown, pergerakan orang ramai dalam pengangkutan awam di jalan raya dan di premis-premis pejabat dan perniagaan dapat dikurangkan, dan pada masa yang sama ekonomi dan industri dapat terus beroperasi. Begitu juga jika ada dalam kalangan pekerja yang didapati positif COVID-19. Mereka ini mesti segera diasingkan dan dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapat rawatan atau menjalani kuarantin di tempat tinggal. Pengesanan kontak rapat dalam kalangan pekerja juga mesti dilakukan segera. Dan mereka ini perlu menjalani ujian saringan COVID-19 dan dikuarantin di rumah ataupun di tempat penginapan pekerja. Majikan jangan paksa pekerja yang sedang menjalani kuarantin untuk datang bekerja, kerana ini akan membahayakan semua orang. Jangkitan pada orang lain boleh berlaku sekiranya mereka juga didapati positif COVID. Pokoknya kita mesti jaga kita. Apabila kita jaga sesama kita, maka kita jaga semua orang. Saya memberikan penekanan kepada aspek pematuhan SOP di kilang-kilang, di tapak-tapak pembinaan, di tempat penginapan pekerja dan juga di tempat kerja. Ini kerana jangkitan COVID-19 dalam gelombang ketiga ini banyak berlaku di tempat-tempat ini. Data yang terkini menunjukkan 59% jangkitan COVID-19 berlaku di tempat kerja, 19% di pusat tahanan, 14% di kediaman, 5% di rumah ibadat ataupun aktiviti keagamaan, dan masing-masing 2% kes import dan kumpulan berisiko. Saya ingin mengingatkan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang melanggar peraturan atau SOP yang sedang berkuat kuasa. Satu, pasukan petugas khas pemantauan dan penguatkuasaan PKP yang dianggoti oleh pelbagai agensi dan kementerian telah pun ditubuhkan untuk memantau pematuhan SOP. Dan bagi pemantauan di premis-premis kilang dan bukan kilang di negara ini, sehingga 3 Februari 2021, pasukan petugas khas dari MIT telah membuat lawatan tinjauan di 2,276 premis di seluruh negara. Dari jumlah ini, sebanyak 197 premis telah diberikan teguran dan 34 diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Pihak PDRM juga telah mengenakan kompaun ke atas 82,141 orang individu dan juga membuat 31,740 tangkapan atas pelbagai kesalahan. Saya menyeru pihak industri dan orang ramai supaya mematuhi SOP yang ditetapkan. I urge the industry and the public to comply strictly with the SOPs imposed by the government. Of course, the government listens to your views by not shutting down the economy during the movement control order period. So please reciprocate this gesture by complying strictly with the SOP so that we can ensure business and trade will continue to operate while at the same time help break the chain of COVID-19 transmissions at the workplace and in the community. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, susulan proklamasi darurat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ordinan Darurat, yakni Kuasa-Kuasa Perlu 2021 telah diwartakan pada 14 Januari 2021. Melalui pewartaan Ordinan Darurat ini, satu Jawatan Kuasa Teknikal Pengurusan Darurat telah pun ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan darurat dalam melawan COVID-19 ini dapat diurus dengan cekap dan berkesan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan pada saudara dan saudari sekalian mengenai tindakan-tindakan yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan menerusi Ordinan Darurat untuk membendung penularan COVID-19. Ini termasuklah pindaan terhadap beberapa akta yang sedia ada, pengambil alihan aset-aset penting negara dan penyusunan semula sumber manusia untuk tujuan pengurusan COVID-19 yang lebih cepat, cekap dan berkesan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pematuhan kepada SOP di tempat kerja, di tempat penginapan pekerja dan di premis-premis perniagaan dan kilang adalah penting untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Tindakan penguatkuasaan mesti dipertingkatkan untuk memastikan pematuhan kepada SOP. Justru Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat telah meneliti peruntukan dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 yang perlu dipinda untuk membolehkan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan cepat diambil. Antaranya ialah satu, arahan penutupan serta-merta premis perniagaan yang tidak mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua ialah tindakan perundangan terhadap pemilik perniagaan, pemegang franchise, operator franchise dan pihak yang berkepentingan lain dalam rantaian organisasi perniagaan. Ketiga ialah tindakan perundangan terhadap rantaian pengurusan pekerja asing meliputi majikan, ejen pembekal pekerja, kontraktor utama, subkontraktor dan juga orang perseorangan. Keempat, tindakan kompaun yang lebih tinggi kepada pesalah berulang ataupun pesalah yang telah diberikan amaran. Kelima, tindakan penjara ke atas pesalah yang melanggar peraturan dan SOP. Dan keenam, tindakan tata tertib ke atas penjawat awam yang tidak mematuhi peraturan dan SOP, termasuklah kepada ketua jabatan berkaitan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah. Penginapan pekerja asing yang sesak dan tidak memenuhi standard menjadi antara punca utama penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja di negara ini. Sehingga 3 Februari 2021, sektor pengilangan merekodkan jumlah kluster COVID-19 yang tertinggi, iaitu 128 kluster, diikuti oleh sektor pembinaan sebanyak 82 kluster dan sektor perkhidmatan sebanyak 61 kluster. Menerusi kuasa yang diberikan kepada kerajaan di bawah proklamasi darurat, kerajaan sedang dalam proses untuk meminda Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446 bagi tujuan menangani isu-isu pengurusan tempat tinggal pekerja menerusi tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas. Antaranya ialah mewajibkan majikan untuk satu, menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standard yang ditetapkan. Kedua, menanggung kos penginapan, perpindahan dan kos saringan kesihatan pekerja. Ketiganya, melaksanakan tindakan pemantauan ke atas pekerja asing sewaktu bekerja di premis perniagaan ataupun pekerjaan dan selepas waktu bekerja di tempat tinggal
Dan keempat, memastikan ejen pusat penginapan pekerja menyediakan tempat tinggal pekerja yang memenuhi syarat dan standard kesihatan awam yang ditetapkan oleh kerajaan. Kementerian Sumber Manusia akan mengetuai pasukan petugas pengurusan penginapan pekerja. Ia akan mempunyai bidang kuasa yang lebih besar dan menyeluruh menerusi pindaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Menerusi Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, kerajaan juga telah melaksanakan proses penempatan semula sumber manusia, aset dan perkhidmatan sektor awam bagi tujuan mempertingkatkan keupayaan kementerian dan agensi tunjang yang mengurus situasi pandemik COVID-19. Ini adalah untuk membolehkan petugas-petugas barisan hadapan di agensi kesihatan dan bukan kesihatan dapat dibantu oleh warga kerja tambahan daripada kementerian dan agensi yang lain. Dengan menggunakan sumber sedia ada, kerajaan dapat mengoptimumkan mobilisasi petugas, aset dan kepakaran tambahan dalam menguruskan situasi pandemik. Seramai 20,000 penjawat awam terlibat dalam inisiatif ini yang diurus oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan inisiatif ini tidak melibatkan sebarang pertambahan kos operasi kerajaan. Dalam menghadapi situasi pandemik, kerajaan mesti memastikan sistem kesihatan di negara kita ini sentiasa bersedia dan mampu untuk menampung kemasukan pesakit COVID-19 yang memerlukan rawatan di hospital. Dengan tren kenaikan kes-kes positif pada masa ini, sistem kesihatan negara kita ini hampir mencapai breaking point. Hospital-hospital COVID-19 termasuk wad-wad unit rawatan rapi telah hampir mencapai kapasiti 100%. Dan keadaan ini mesti ditahu daripada perkara penting membenarkan penyumber luaran. Hospital-hospital swasta, klinik-klinik swasta, makmal-makmal swasta, sumber manusia, perkhidmatan dan aset-aset yang difikirkan perlu untuk mempertingkatkan kecekapan pengurusan pandemik ini. Penyumber luaran ini bersifat sementara saja sehinggalah tempoh darurat ini tamat. Untuk menggunakan hospital, klinik, makmal, kepakaran oleh Kementerian Kesihatan. Dan untuk tujuan ini, konsep hospital cluster di antara hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan ini akan diperluaskan bagi merangkumi hospital-hospital awam lain seperti hospital universiti, hospital angkatan tentera, hospital-hospital swasta yang akan digunakan untuk merawat kluster dengan sektor awam, hospital-hospital kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk merawat pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mula bekerjasama dengan 31 buah hospital swasta untuk penyumber luaran rawatan sebahagian daripada pesakit bukan COVID-19 ke hospital swasta ini. Kementerian Kesihatan Malaysia juga memperuntukkan sejumlah 27 juta ringgit pada tahun ini untuk tujuan tersebut. Bagi pengurusan dan rawatan pesakit COVID-19 di hospital swasta, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendapat kerjasama yang amat baik daripada hospital-hospital swasta di seluruh negara. Dan setakat 3 Februari 2021, pihak hospital swasta bercadang menyediakan 1,344 katil di wad biasa dan 65 katil di wad ICU. Selain itu, kemudahan makmal kerajaan dan swasta juga sedang pun digemeling untuk meningkatkan kapasiti pelaksanaan ujian saringan COVID-19. Dan pada masa ini, sebanyak 68 makmal kerajaan dan swasta di negara ini mempunyai kapasiti untuk melaksanakan 76,805 ujian saringan setiap hari. Dan kerajaan juga akan meningkatkan lagi keupayaan makmal kerajaan dan swasta
untuk melaksanakan ujian saringan COVID-19. Melalui ordinan darurat, saudara-saudari sekalian, iaitu ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 ini juga, kerajaan juga akan mula mengambil alih kemudahan-kemudahan bagi tujuan menambah pusat saringan COVID-19 dan pusat-pusat kuarantin. Dan bagi aktiviti penyumbar luaran dan pengambil alihan sementara ini, suatu bentuk pampasan akan diberikan pada pemilik premis berdasarkan naziran penilaian oleh pihak kerajaan. Kerajaan juga telah menggunakan kuasa di bawah ordinan darurat, ini kuasa-kuasa perlu 2021, untuk membuat pengambil alihan sementara kem-kem PLKN dan kem-kem wawasan yang digunakan sebagai pusat tahanan dan juga kuarantin sementara pendatang asing tanpa izin ataupun parti dan juga penjara sementara. Dan ini adalah sebahagian daripada tindakan serta-merta kerajaan untuk mengurangkan kesesakan di depo-depo tahanan Jabatan Imigresen Malaysia dan penjara yang secara langsung dapat mencegah penularan COVID-19 dalam kalangan tahanan. Sebanyak 16 kem PLKN dan kem wawasan telah pun diambil alih secara sementara untuk tujuan ini. Dan tindakan ini juga mampu mempertingkatkan penguatkuasaan kerajaan dalam mencegah kemasukan parti ke negara ini yang juga menjadi antara punca penularan COVID-19 di negara kita. Saudara-saudara sekalian, untuk meningkatkan lagi keupayaan tindakan penguatkuasaan kerajaan dalam nak memerangi COVID-19 ini, saya telah mengeluarkan arahan di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 untuk menurunkan kuasa polis kepada Angkatan Tentera Malaysia bagi membuat penangkapan, pemeriksaan dan rampasan semasa membantu agensi-agensi lain melakukan tugas pencegahan parti dan operasi pencegahan COVID-19. Saya juga telah mengarahkan anggota rela yang berjumlah lebih 3 juta orang di seluruh negara untuk membantu tugasan penguatkuasaan SOP di premis-premis perniagaan dan di tempat-tempat awam. Selain itu juga, kerajaan akan melaksanakan program pemerkasaan komuniti yang akan melibatkan pemimpin masyarakat setempat dalam kempen pencegahan COVID-19 di peringkat komuniti masing-masing. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19. Kerajaan telah berjaya menempah vaksin COVID-19 dengan pengantaran pertama bekalan vaksin ini dijadualkan tiba di negara kita ini pada bulan ini juga, insya-Allah. Penghantaran pertama vaksin COVID-19 ini melibatkan vaksin keluaran syarikat Pfizer dan BioNTech yang telah menunjukkan kadar keberkesanan yang tinggi, iaitu pada tahap 95%. Justru saya suka memaklumkan bahawa kerajaan akan memulakan rollout program pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai hujung bulan ini. Dan kita menyasarkan sebanyak 80% populasi negara kita ini ataupun 26.5 juta rakyat ataupun individu akan menerima vaksin ini yang akan diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini juga akan melibatkan 3 fasa: petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Fasa ini adalah amat penting untuk melindungi frontliners kita yang berada di barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Fasa pertama program imunisasi ini dijadualkan tamat pada bulan April tahun ini. Fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah warga emas, golongan rentan, iaitu yang berusia 60 tahun ke atas, yang mengalami masalah mobiliti seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi.
Golongan orang kelainan upaya OKU juga turut termasuk dalam fasa ini. Sebanyak 94 juta orang dianggarkan akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos 2021. Bagi fasa ketiga, program imunisasi COVID-19 kebangsaan juga, baki penerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas yang akan bermula pada bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022 ataupun herd immunity dan seterusnya mengawal pandemik ini secara menyeluruh. Untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, teratur dan juga memudahkan orang ramai, lebih 600 pusat simpanan yang juga pusat pemberian vaksin akan dibuka di seluruh negara. Saya telah mengarahkan pihak berkuasa agar menggunakan pelbagai kemudahan termasuk fasiliti kesihatan awam dan swasta, stadium, pusat konvensyen, dewan orang ramai serta universiti sebagai pusat vaksinasi. Peruntukan dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 akan kita gunakan oleh kerajaan untuk mengambil alih secara sementara dewan-dewan dan kemudahan-kemudahan yang lain bagi tujuan persediaan untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini adalah program vaksinasi terbesar yang pernah dilaksanakan di negara kita. Justru saya menyeru dan mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengembeling tenaga dan segala sumber yang ada bagi menjayakan program kita ini. Anda semua boleh bersama-sama menghulurkan bantuan sama ada di aspek perubatan ataupun bukan perubatan, khususnya aspek pendidikan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bagi menjayakan program ini. We are all in this together and only together can we win. Lindung diri, lindung semua. Kerajaan menganugerakan penyertaan sukarelawan, mahasiswa, mahasiswi, pemimpin masyarakat, para ugamawan, badan bukan kerajaan, Persatuan Bulan Sabit Merah, St. John's Ambulance, pihak swasta dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Maklumat lanjut mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini termasuklah mengenai tata cara pendaftaran, lokasi pusat pemberian vaksin, informasi lain yang berkaitan akan dimaklumkan dalam sedikit masa lagi. Saudara-saudara sekalian, untuk memastikan program imunisasi ini dilaksanakan dengan teratur, Jemaah Menteri telah bersetuju melantik Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Beliau ini akan mengetuai satu pasukan petugas khas yang menguruskan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, khususnya isu-isu berkaitan logistik dan penyelarasan dengan negeri dan agensi-agensi kerajaan. Inilah bagi membolehkan Kementerian Kesihatan untuk terus menumpukan kepada fungsi-fungsi perkhidmatan kesihatan dalam menangani penularan wabak COVID-19 yang kita lihat masih menunjukkan tren yang membimbangkan. Saya juga sedar bahawa Kerajaan Persekutuan tidak boleh bertindak bersendirian tanpa pelibatan kerajaan-kerajaan negeri dalam menghadapi situasi pandemik ini. Terdapat perkara penting yang berkaitan dengan pengurusan COVID-19 yang berada di bawah bidang kuasa kerajaan-kerajaan negeri. Justru Kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara bersepadu. Saya telah pun mengundang semua menteri besar dan ketua menteri untuk menghadiri sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang diadakan 3 kali seminggu. Banyak isu yang turut melibatkan kepentingan serta peranan negeri dibincangkan dalam sidang khas ini. Di peringkat negeri, menteri-menteri besar dan ketua menteri mempromosikan mesyuarat di peringkat negeri masing-masing yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi
untuk bersama-sama mengurus pandemik ini dengan lebih berkesan. Justru setiap peringkat pentadbiran kerajaan mengambil tanggungjawab bersama untuk memelihara keselamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pihak supaya berhenti melemparkan tohmahan yang tidak berasas terhadap keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memperkenankan proklamasi darurat. Kerajaan telah pun mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Tuanku selepas Tuanku berpuas hati bahawa penularan wabak COVID-19 di negara ini berada di tahap yang kritikal dan perlunya pelaksanaan darurat selaras dengan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah bertujuan untuk memberikan bidang kuasa tertentu kepada kerajaan untuk menguruskan pandemik COVID-19 dengan lebih cepat, cekap dan berkesan. Tindakan-tindakan serta-merta yang sedang pun diambil oleh kerajaan di bawah peruntukan ordinan darurat yang sedang pun berkuat kuasa. Proklamasi darurat oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong tidak mempunyai tujuan lain selain daripada membendung penularan COVID-19 dengan lebih berkesan dan melindungi nyawa rakyat. Walaupun ada segelintir pihak yang cuba mencabar proklamasi darurat di mahkamah, saya percaya bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong sebagai Ketua Negara amat memahami dan menghormati sistem dan proses perundangan negara. Sebagai Ketua Kerajaan, saya juga sentiasa menghormati sistem dan proses perundangan negara kita yang berpaksikan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan saya ingin ulangi komitmen saya bahawa saya akan menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Sebaik saja penularan wabak COVID-19 telah reda dan pilihan raya umum adalah selamat untuk diadakan. Sementara itu, saya menyeru rakan-rakan saya, baik dari segi pihak kerajaan maupun pembangkang, marilah kita bersama-sama berganding bahu dan mengembeling usaha untuk memerangi wabak COVID-19 ini tanpa mengira perbezaan fahaman politik. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan telah pun mengumumkan pelanjutan PKP hingga 18 Februari 2021. Dalam tempoh 2 minggu ini, kerajaan akan memantau perkembangan kes-kes harian COVID-19 mengikut sektor dan lokaliti serta menilai semula keberkesanan PKP yang dilaksanakan. Apapun tindakan ataupun langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan pastinya berasaskan kepada matlamat untuk mengimbangi keperluan menjamin kelangsungan hidup rakyat dan melindungi nyawa anda semua. Saya memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga matlamat kita untuk menang dalam perang melawan COVID-19 akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua sentiasa berada di dalam limpahan rahmat kasih sayang dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.